yang saya raikan, yang hormati saudara Encik Muhammad Khairi bin Manas, merupakan kaunselor di IKM Mara di Jasin, Melaka, kita pada malam ini. Seterusnya kepada Encik Zahidi, bukan wakil mungkin ibu bapa saja. Kemudian ketua pengawas kita Amira Nabila. Seterusnya kepada murid-murid RS Kelab Kaunseling Kejaya. Seterusnya pelajar-pelajar calon SPM 2020 dan mungkin calon SPM 2021. Terima kasih kerana bersama-sama kita pada malam ni. InsyaAllah pada malam ni seperti yang kita janjikan, saudara Cik Khairi ini akan bantu kamu semua lah untuk memberikan penerangan kepada kita berkaitan dengan program-program yang ditawarkan di peringkat Institut Kemahiran Mara, dalam sama ada layakan untuk sijil ataupun peringkat diploma. Semuanya akan diterangkan lah bagaimana IKM boleh membantu anda walaupun keputusan SPM tidaklah berapa memuaskan ataupun orang kata tidak banyak kepujian dan sebagainya, tapi itu bukanlah sebagai penghalang untuk kamu terus berjaya untuk belajar. It's okay. Yang berlalu telah pun berlalu. Jadi gunakanlah ruang SPM ni untuk masuk dapat sijil, dan kemudian sebenarnya kalau betul lepas habis sijil sambung diploma, dan insya-Allah tak mustahil satu masa nanti you akan boleh buat ijazah kemudian menjadi seorang pekerja mahir yang dan berpendapatan tinggi. Sebab konsep Mara ni adalah untuk melahirkan pekerja untuk ada kemahiran kemudian mempunyai pendapatan yang tinggi. Dan akhirnya saya percaya insya-Allah dalam kalangan kamu ini, utamanya orang-orang Melayu, Bumi Putera dan sebagainya, akhirnya you all boleh keluar ke pompong kemiskinan apa yang you sedang hadapilah, mak dan ayah yang ketika ni kamu macam Ishraf selama ni macam rumah sewa kan, dah berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun sebagainya. InsyaAllah dengan awak masuk dalam IKM ini, dapat gaji yang bagus, dapat keputusan yang bagus, sikit sebanyak bolehlah bantu mak dan ayah, kemudian bolehlah beli rumah sendiri, bahagiakan mak dan ayah dan mempunyai kenderaan yang selesa untuk adik-beradik dan sebagainya, insyaAllah. Begitulah yang lain-lain aku doakan sebegitu rupa supaya lepas SPM janganlah putus asa, teruskan saja belajar. Dapatkan peluang yang mana, kalau tak dapat ataupun tak faham ataupun nak banyak maklumat, silalah berhubung dengan saya sendirilah sebagai cikgu kaunseling di sekolah, insyaAllah. Okey, untuk pengetahuan semua, saudara Encik Khairi ni dia bukan sahaja kaunselor di IKM Jasin, malah dulu ada pengalaman sebagai buat announcement ni dekat lapangan terbang kan. Nanti kita nak buat demo sikit kan, suara tu kan. Sebab itu maksudnya cikgu nak bagi tahu kat kamu semua bahawa pentingnya ini adalah you teroka ataupun explore diri you berbagai potensi. Nak buat TikTok ke, yang benda yang baik-baik lah, nak buat debate ke, you nak jadi apa, nak melukis ke, nak tunjuk bagus dalam sukan ke, explore je semua. Dan insyaAllah bila you dah dewasa dalam pekerjaan, you akan relevan dan kemudian boleh dapat kerja yang bagus, belajar dengan yang bagus. Seperti mana saudara Khairi bukan saja boleh jadi kaunselor, tapi juga mempunyai suara yang unik, jadi DJ, jadi artis dan sebagainya, insyaAllah. Okey, so tanpa lagi masa kita jemput saudara Khairi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pertamanya saya ucapkan kepada Cikgu Taufik di atas jemputan dan juga kesudian untuk menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu dan juga peluang-peluang kepada anak-anak didik di SMK USJ 23. Betul Taufik Okey, so ini pertama kalilah saya memberi talk untuk peluang-peluang kerjaya dan juga peluang-peluang untuk melanjutkan pendidikan kepada khususnya untuk anak-anak lepasan SPM. Dan juga malam ni kita ada juga bukan saja untuk anak-anak lepasan SPM, kita ada juga untuk para pelajar yang bakal menduduki SPM untuk tahun 2021 dan juga mungkin ada juga yang dari Form 4 dan sebagainya sebagai pendedahan awal lah kepada mereka selepas ini tamat saja SPM
dah nampak sebenarnya jalan apa yang akan dipilih, apa yang hendak dipilih, apa yang terbaik yang boleh dipilih untuk kelangsungan pendidikan pada masa akan datang, dan secara tak langsung dapat meningkatkan lagi taraf pendidikan adik-adik sekalian ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Macam Cikgu Taufik kata tadi, SPM bukan penamat segala-galanya. Okay, dapat saja keputusan SPM itu bukanlah penutup peluang kehidupan awak, itu bukanlah penutup segala penamat untuk jalan kehidupan awak, tetapi ianya adalah satu lembaran baru yang perlu awak buka, perlu awak teroka. Banyak lagi sebenarnya peluang-peluang di luar sana yang boleh diterokai, yang boleh dicari lagi, yang boleh digali lagi untuk awak mengembangkan potensi diri untuk menjadi yang lebih baik di antara yang terbaik. Tak semestinya dapat hari ini keputusan hanya lulus SPM saja membuktikan yang awak adalah orang yang gagal di belakang. Tak semestinya orang yang memperolehi kejayaan yang cemerlang di hadapan awak dia akan membuktikan yang dia adalah orang yang paling cemerlang sampai bila-bila. Tak semestinya. Okay, tapi kita dah membuktikan banyak juga sebenarnya anak-anak yang kalau dahulunya kita panggil sebagai pelajar yang ketinggalan daripada segi akademik, tapi telah membuktikan kejayaan menjadi somebody ataupun insan yang boleh dibanggakan dalam bidang kerjaya masing-masing. Okay, so nanti dalam slide ini kita akan tunjuk di antara pelajar lepasan IKM, KKTM yang mana yang dahulunya SPM-nya cukup-cukup makan saja. Ada yang lulus SPM bahasa Melayunya E, sejarahnya E. Kalau dulu sejarah tak ada kan, kita kira bahasa Melayu saja kan. Tetapi hari ini dia menjadi orang yang sangat dikagumi di mata masyarakat. Okey, so hari ini kita nak terangkan, saya nak terangkan saya bukan saja akan menerangkan tentang peluang pendidikan yang ditawarkan di IKM, tapi kita nak juga terangkan peluang pendidikan yang ditawarkan di bawah bahagian kemahiran dan teknikal MARA. So kita ada kita panggil PKT, maksudnya kita panggil sebagai program TWET MARA. Okay, so dia ada program sijil dan ada program diploma. Boleh Cikgu Taufik Okay, alright. Ada slide kah? Slide? Ada. Okay, belum pasang lagi. So saya tekan present now je kan? Boleh, betul. Okay, sebentar kita pasang video dulu boleh teaser dulu. So saya tekan your entire screen Taufik Betul. So and then saya klik share, betul? Betul. Kenapa dia tak boleh nak share kat sini? Aku Saya nak share video tapi tak boleh Betulnya boleh je. Okey, kejap. Dia tak ada button share tu, tak boleh nak tekan lah. Video tu kat YouTube ke apa? Tak, dekat desktop. Desktop Kan ada bahagian tu, your entire screen. Alright dah. Okay, dapat. Okay. Nampak tak? Okay, nanti dengan loading. Okay. Alright.
Oh, ada bayar perubatan ke Ada, betul. Mhm. Tapi more kepada peralatan lah. Oh, okey, maintain peralatan. Bahan-bahan pembedahan. Nampak gelap ni. Okey. Ini jitra berat. Yang ni more kepada civil. Apa tu? Civil. Oh, civil. Mungkin boleh terangkan lah istilah-istilah tu kan, mungkin tak familiar dia orang, teknologi pembuatan kenderaan lah apa semua kan, kempalan dan sebagainya. Oh, yang ni? Ini seni reka bentuk lah. Okey, okey. Ah, Bahasa Inggeris kita sebut apa? Ada istilah dia tu. Bahasa Inggeris panggil apa? Production lah. wah. Mana? Reka bentuk ni, production lah apa? Dia more pada art and design. Fine design. Okey. Jadi untuk alam bina lah, arkitek dan sebagainya. Ini oil and gas Buat bangunan, okey. Oh, oil and gas pun ada. Oh, okey. Ini macam ni kita nak belajar kan, terus teori dan praktikal terus kan. Betul. Tidak atas-atas je, ada nganga je dalam kelas kan. Tak ada benda. So yang ni more kepada mechanical service lah. Betul-betul. Okay. Nanti peserta yang ada ni kalau nak tanya boleh tanya terus tau. Boleh, tak ada masalah. Harap je. Ini mechanical So ni pembuatan. Maksudnya buat apa? Buat pembuatan maksudnya? Pembuatan ni lah. banyak. Dia ada bahan logam, dia ada auto. Dia luas bidang dia. Okey. So, diorang ni more kepada apa? Maksudnya maintain ke? Develop ke apa ke? Kita ada develop dan kita ada maintenance. Maintenance. Benda gitu. Ini elektrik. Okay. Perempuan pun ada ambil tau elektrik. Oh, ya. Buat elektronik lah. Elektronik ni pun kita ada khusus robotik tau. Okey. Yang ni untuk herba lah tadi. Biotech. Biotech. Ini video ni dekat IKM Jasin ke? Jadi kita ambil keseluruhan IKM, PKTM seluruh Malaysia. Okey. Kita nak menggambarkan yang pembelajaran kita ni di bawah 12 kluster secara keseluruhannya. Oh, ni alumni doang Alumni. Okay. Right. Okay. So dapat gambaran sikit So itu kita bagi teaser sikit lah. So nak menggambarkan sebenarnya actually di bawah sebenarnya orang tanya IKM, PKTM dan juga MJII ni sebenarnya dia ni IPTS ke kan ataupun IPTA ke.
So boleh dengar Taufik suara? Boleh dengar, betul. Okay. So kita IKM, kita KKTM dan juga MJII ni kita duduk di bawah naungan Majlis Amanah Rakyat. So one of the organisasi yang mana kalau semua orang tahu MARA kita ada bahagian pendidikan menengah, kita ada MRSM, and then kita naik ke bahagian pendidikan tinggi, kita ada College Profesional MARA, kita ada College MARA dan juga kita ada bahagian kemahiran dan teknikal. So bahagian kemahiran dan teknikal di bawah bahagian kemahiran dan teknikal tu sekarang ni kita panggil program TVET MARA ni. Kita ada dia bermula dengan program-program TVET MARA ni, kita bermula dengan KIAT MARA, lepas tu kita naik ke IKM, kita naik ke College Kemahiran Tinggi MARA, and then kita ada juga MJII, Malaysian Japan Industrial Institute, dan juga kita ada juga di peringkat yang lebih tinggi kalau pernah dengar nama Universiti Kuala Lumpur. Jangan risau. So kalau kata pada hari kejadian kadang-kadang kita dapat, saya hari kejadian SPM keluar tu kita dapat betul-betul WhatsApp kan, anak saya dapat macam ni sekian macam ni, boleh ke nak sambung belajar, tak ada masalah. Kalau kata dengan keputusan SPM yang kurang memberansangkan tu tak ada masalah adik-adik. Kerana apa? Kita bermula daripada bawah peringkat sijil. Kalau tak boleh mula dengan peringkat sijil, kita mula dengan GIAT MARA dulu. Habis GIAT MARA masuk kepada IKM dan kita sambung ke peringkat diploma, dan right now dalam pendidikan TVET MARA itu sendiri kita dah ada sehingga peringkat ijazah. So saya nak share sikit, nak share sikit lah laluan antara yang ada dalam program TVET MARA ni. Kalau nak tengok saya share sebelum saya masuk kepada slide. Okay, so nampak tak nampak Betul. Okay, so kalau kat sini kita mula dengan so kita ada GIAT MARA. So GIAT MARA ni kebanyakannya untuk kita kalau bezanya kenapa ada GIAT MARA, kenapa ada IKM. So GIAT MARA ni nak masuk dia kelulusannya lebih rendah dari IKM. Anda ada 3M, boleh membaca, boleh menulis, boleh mengira, anda dah boleh masuk pada GIAT MARA. So GIAT MARA ni dia keluar untuk dapat apa? Mungkin ada SKM tahap 1 dan mungkin SKM tahap 2 saja. And then di IKM Jasin syaratnya lebih tinggi sikit daripada GIAT MARA. Kenapa ada IKM? Kenapa tak pergi ke KKTM untuk sambung diploma? Kenapa perlu nak mula dengan sijil? Okey, so disebabkan keputusan tidak melayakkan untuk pergi ke peringkat diploma, tak ada masalah. Kita bermula dengan peringkat sijil dahulu di IKM. Kita ada sijil teknologi kejuruteraan dan juga kita ada sijil teknologi. Habis saja di IKM 2 tahun. Di IKM juga kita ada, bukan sahaja kita keluarkan SKM tahap 3, tapi juga kita ada serta-serta program kita yang telah sampai ke DKM tahap 4. Okey, so anda boleh tengok laluannya. Diploma kita ada KKTM, kita ada IKM, kita ada MJII dan juga kita ada GMI dan ada juga di sini di KKTM. So boleh naik, habis saja diploma 3 tahun, boleh pergi ke peringkat ijazah, master dan juga peringkat yang tinggi di PhD di Universiti Kuala Lumpur. So ini yang saya nak ceritakan, saya nak sharekan pada adik-adik semua. Tak menjadi masalah, jangan rasa gagal, jangan rasa sedih ataupun sebagainya. Jika keputusan SPM tidak memberansangkan, anda masih lagi boleh meneruskan, boleh lagi mengubah kehidupan anda, tidak ada masalah. Ada orang, saya bagi perumpamaan ada orang, kita nak pergi ke Perlis ni, di utara sana, kita daripada selatan, ada orang yang mudah dengan menggunakan highway saja. Itu bermakna kalau kata result SPM dia bagus, and then dia boleh shoot ke peringkat diploma, maksudnya umpamanya dengan menggunakan highway. Tetapi ada setengah-setengah orang terpaksa menggunakan jalan belakang untuk sampai ke Perlis, tapi destinasi tetap sama, cuma masa itu yang menentukan lambat ataupun cepat saja. So itu perumpamaan yang saya nak sharekan dengan adik-adik. Tak ada masalah kita bermula dengan peringkat sijil, jangan rasa malu bermula dengan peringkat sijil. Kalau ada kawan yang bermula dengan peringkat diploma, anda mula dengan sijil, jangan rasa malu. Jangan rasa malu, jangan rasa segan, kerana saya sekarang ada seorang student saya yang bermula dengan peringkat sijil, sekarang ni tengah melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di Universiti Teknikal Melaka, UTM. So ambil bidang auto, dia bermula dengan sijil sahaja. Alright, okay. Okay, so nampak itu antara laluan dia yang saya nak sharekan kat situ, berkaitan dengan
peluang yang boleh dipilih oleh para pelajar ni kalau kata dia melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi lah. Okay, alright. So kita nak masuk kepada slide. Okay, nampak slide saya ni? Okay, tinggal loading. Okay, dah boleh. Okay, jelas Setakat ni jelas tak? Taufik, anak murid faham tak apa yang saya terangkan? Okay, mungkin ada yang respon, Ishraf ke siapa? uh, Siapa yang boleh nak tanya? So macam Ishraf dia dapat sijil teknologi baik pulih badan kenderaan, betul dan juga Faris kita dah tawarkan dia untuk sijil teknologi kejuruteraan automotif jentera berat. Okey. So saya akan ceritakan secara umum dulu penawaran pengajian yang kita ada di seluruh IKM PPTM ni. And then nanti kalau ada masa kesempatan kita akan spesifik di IKM Jasil lah. Okey, boleh Taufik Betul. Supaya pelajar dapat knowledge yang lebih luas lagi tentang penawaran program ni. Sebab tempat kami ni sebenarnya untuk pelajar perempuan dia agak terhad program-program dia. So kebanyakannya program-program boleh, tak ada masalah kalau perempuan nak masuk, tapi pecah rekod lah kalau dia masuk untuk program-program tertentu tu. So lebih kurang macam itu. Alright. Okay, yang ni saya skip. Kalau boleh tengok. Alright. Okay, kita masuk kepada program yang ditawarkan. Okay, of course kalau kata kita bercerita tentang apa saja program yang ditawarkan, mesti pelajar nak tahu, ibu bapa nak tahu kan. Sebenarnya apa keterbezaan sebenarnya yang ada program-program di TVET MARA ni dengan program-program di tempat lain. So of course kalau kita ketika mana kita membina ataupun membuka peluang untuk setiap program yang ditawarkan kepada pelajar, kita akan memastikan 4 komponen yang ada ni, iaitu highly competent, high income, high market demand dan juga high employability. Maksudnya program-program yang kita nak tawarkan tu dia boleh bersaing di luar sana, boleh memberi pulangan pendapatan yang tinggi kepada pelajar dan juga mendapat high demand, kita panggil sebagai permintaan yang tinggi di pasaran kerja dan juga keboleh pasaran tinggi untuk setiap program yang kita tawarkan kepada pelajar. So kita nak memastikan ke-12 kita ada di bawah bahagian program TVET MARA ni, kita ada keseluruhannya 12 kluster merangkumi lebih daripada 100 program pengajian di peringkat sijil dan juga diploma. So kita nak memastikan ke semua program-program kita ni memenuhi keempat-empat aspek ini. So kalau kita tengok pada sini, kita ada multiple certification. Maksudnya program-program yang kita tawarkan ni, anda keluar saja, bukan saja kita bekalkan dengan satu saja pensijilan. Ada setengah-setengah program tu mendapat 2 pensijilan dan ada setengah-setengah program tu mendapat 3 pensijilan. Itu yang kita nak menunjukkan keterbezaannya program-program yang kita tawarkan kepada pelajar di luar sana tu. Nak menunjukkan yang program-program kita ni yang kita latih pada pelajar kita ni memenuhi keempat-empat faktor yang saya nyatakan pada permulaan tadi. So yang pertamanya kalau kita tengok kepada program, kita ada program yang atas nama kejuruteraan saja, di mana program-program kejuruteraan ni keseluruhan program ini mendapat pengiktirafan dari MQA dan juga badan-badan profesional daripada ITEC dan sebagainya lah. ITEC ni badan-badan kejuruteraan yang memberi pentauliahan untuk program-program kejuruteraan. Dan kedua, kita ada program yang atas namanya teknologi kejuruteraan, di mana pentauliahannya kita diberikan oleh MQA dan juga badan-badan profesional seperti ITEC dan juga kita plus juga untuk certain program di teknologi kejuruteraan ni dia ada juga dengan badan pentauliah seperti JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan untuk program-program yang atas nama teknologi, kita ada pentauliahan ataupun akreditasi dari JPK. Dan kita ada juga yang keempat, kompetensi, diploma kompetensi. Selalunya kompetensi ni diploma lah, yang mana kita latih kepada pelajar kita ni, dia keluar bukan saja dia mendapat diploma itu sendiri dari MARA
dan juga dia ada lagi sijil-sijil tambahan yang kita bekalkan seperti Suruhanjaya Tenaga yang memberi lesen untuk pelbagai elektrik. Kita ada dari Petronas, kita ada dari TWI khusus untuk pelbagai gimpalan, kita ada SPAN yang ini untuk kepada khusus untuk pelbagai yang ambil perpaipan, dan juga kita ada CIDB yang ini yang untuk kepada sivil punya part lah. Dan juga yang kelima, kita ada diploma industri. Yang ini adalah kita kolaborasi dengan industri-industri di luar sana, di mana program-program ini menjanjikan peluang pekerjaan terus kepada pelajar. So kita ada kolaborasi dengan beberapa industri yang mana pelajar di pusat pengajian, contohnya di KKTM selama contohnya 2 tahun ataupun setahun setengah, dan seterusnya akan pergi ke industri selama setahun setengah dan bekerja terus dengan industri tersebut. That's why kita panggil dia sebagai diploma industri lah. Dan yang kelima sebagai yang entrepreneurship ni adalah diploma tekno usahawan, yang ini kita buka kepada orang luar di luar sana yang dah ada company dan sebagainya, dan dah ada perniagaan dan sebagainya, nak meningkatkan lagi dia punya peluang-peluang yang ada. So kita buka kepada individu ataupun individu di luar sana lah, untuk meningkatkan dia punya peluang untuk perniagaan dan juga meningkatkan pembelajaran mereka. Okey, so yang ini yang kita letakkan ni lah tadi, klasifikasi program yang ditawarkan tadi. Kalau tadi kita kata ada kejuruteraan, teknologi kejuruteraan, so kita ada juga kompetensi diploma teknik usahawan industri. Ini adalah klasifikasi program dia kalau anda boleh tengok. Okey. So far jelas faham Okey. Faham je. Kalau tak faham boleh tanya, tak ada masalah. Kita buat two-way communication. Okey. Sebab nak bagi jelas, sebenarnya nanti kadang-kadang ada orang bercita-cita nak jadi engineer, tapi ada orang bercita-cita nak jadi pakar dalam teknologi kan, teknologi specialist kan. So macam mana saya kalau kata saya masuk, contohnya contohnya macam Ishraf masuk program CJ Teknologi. So CJ Teknologi habis 2 tahun belajar di IKM Jasin, tak ada masalah, dia boleh sambung ke peringkat diploma teknologi. Habis diploma teknologi, kita ada diploma teknologi yang setahun setengah punya pembelajaran, dapat di KM tahap 4, boleh sambung ke M2 di universiti, ambil ijazah teknologi pula untuk jadi keluar di luar sana sebagai TS, teknologi specialist. Kalau yang nak menjadi engineer pula, tak ada masalah, kita bermula dengan sijil. Masuk di mana-mana IKM, ambil sijil teknologi kejuruteraan, habis 2 tahun belajar, sambung ke diploma yang ada MQA, diploma teknologi kejuruteraan, and then sambung ke peringkat ijazah di mana-mana IPTA ataupun IPTS, ambil program ijazah teknologi kejuruteraan ataupun ijazah kejuruteraan untuk menjadi seorang engineer. So itulah luar yang kita nak terangkan dekat sini lah. Tempoh masa belajar tu berapa ni Cik Aris? Sijil tadi cakap sijil berapa tahun Kejap kita terang, kita ada ada bagian tu. Okey, alright, kita ada. Okey, ini antara kluster yang kita tawarkan di KKTM, MJII dan juga IKM. So kluster ni adalah main dia yang besar punya so kita ada 12 kluster. Kalau kita tengok dalam video tadi, kluster-kluster yang ditunjukkan, dan di bawah setiap kluster tu dia ada anak-anak lagi untuk setiap program tu di peringkat sijil maupun di peringkat diploma. Okey, so kalau kita tengok yang satu di sijil, kita ada lebih kurang 25 program yang ditawarkan, dan juga kita untuk di peringkat sijil kita more kepada 70-30. Okey, 70-30 maksudnya 70 adalah kerja-kerja amali dan 30 adalah kerja-kerja pembelajaran daripada segi teori. So kalau kata nak duduk tu banyak masa habis dekat bengkel lah kalau kita kata kan. Okey, dan peringkat diploma kita ada lebih kurang 88 program di 10 KKTM, 1 MJII dan juga 14 IKM yang menawarkan pengajian di peringkat diploma, di mana konsep ataupun pelajarannya more kepada 60% praktikal dan 40% teori, dan selama 3 tahun lah, sijil 2 tahun. Okey.
Booklet ni nanti saya share dengan Taufik lah dia punya boleh. link. Taufik boleh bagi kat pelajar nantilah. Okey, nak masuk belajar ni kan mesti orang tanya apa syarat dia sebenarnya cikgu kan? Mesti semua nak tahu macam mana syaratnya. Saya hanya lulus bahasa Melayu, saya hanya lulus sejarah. Yang lain tu saya dapat G contohnya. Ada juga saya dapat matematik, saya lulus, saya ada satu je kepujian. Waktu bahasa Melayu dengan sejarah saya lulus. Boleh ke saya nak masuk belajar dekat IKM ataupun KKTM dan sebagainya? So ini persoalan-persoalan yang sering ditanya oleh pelajar ketika mana mendapat keputusan SPM. Alright, okay. So kita tengok dulu syarat kemasukan. Syarat am kita of course, kita warga negara Malaysia, kena taraf Bumiputera ataupun Bumiputera Sabah dan Sarawak, umur 17 tahun ke atas, sihat tubuh badan dan juga perlu ada lulus SPM ataupun setara. Okay. Maksudnya BM dengan sejarah lulus lah. Pun dah cukup. Maksudnya minimum kena bahasa Melayu dan sejarah kena lulus. Minimum E lah. Dia macam itu. Itu je, okey. Kalau BM lulus, sejarah tak lulus tak boleh lah. That's why kalau sejarah tak lulus, BM lulus, kita syorkan pelajar bermula dengan giat mara. Masuk giat mara tu. That's why kita ada kata-kata tadi dalam program TVET Mara, kita bermula dengan giat mara. Okay. Alright, so untuk peringkat sijil mencukupi dengan lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya satu kepujian dalam mana-mana mata pelajaran dan juga lulus matematik. Tapi syarat ni akan berbeza mengikut program Taufik so tapi minimum kita buka untuk sijil, inilah syaratnya. Okey. Maksudnya bahasa Melayu minimum E, sejarah minimum E, contohnya matematik dapat E dan juga kepujian tak kisahlah minimum C untuk lain-lain mata pelajaran selain pada yang saya nyatakan tadi. Okay, alright. So untuk peringkat diploma, kita nak sekurang-kurangnya 3 kepujian. Okay, 3 kepujian merangkumi matematik, subjek sains atau kumpulan sains yang berkaitan lah. Mungkin ada pelajar yang ambil fizik, bio dan kimia dan sebagainya kan. Mungkin ada pelajar yang ambil subjek-subjek MPV, ada subjek MPAV, kita guna pakai jugalah. Dan juga ada satu lagi kepujian daripada masa subjek selain daripada yang kita nyatakan tadilah. Kena lulus bahasa Inggeris dan juga lulus SPM. Itu minimum untuk diploma punya syarat lah. Senang je kan? Alright, okay. So yang ini yang ketiga, diploma teknologi ataupun kompetensi ataupun diploma industri. Ini berbeza sikit dengan diploma yang tadi yang saya nyatakan tadi. Yang tadi ni, diploma yang ni adalah diploma MQA. Okay. So dia punya syarat lebih tinggi sikit. Yang ini adalah diploma teknologi ataupun kompetensi ataupun industri. So apa bezanya tadi? Sebab diploma teknologi ni kita dia tak ada MQA, tetapi kita bekalkan kepada pelajar akreditasi daripada JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, dengan DKM tahap 4. So diploma teknologi. So dia punya syarat nak 2 kepujian sahaja. So ada matematik ataupun kumpulan sains ataupun subjek MPAV lah, dan satu ada kepujian mana-mana subjek. And then perlu lulus SPM. So kalau ada MQA ni maksudnya kalau nak sambung degree boleh? Kalau yang dia macam ni, kalau yang MQA tu dia boleh pergilah mana-mana IPTA, IPTS yang ada dalam Malaysia, tak ada masalah kan. Tapi kalau yang diploma teknologi ni ataupun kompetensi ni, kita bekalkan dia dengan DKM tahap 4. Apabila kita kata diploma kemahiran Malaysia tahap 4 ni, maksudnya dia boleh pergi of course dari universiti yang UniKL, tak ada masalah. Kalau nak IPTA, dia hanya boleh pergi terhad ke MTUN University saja. MTUN University ni kita kata UTHM, UMP, UNIMAP, UTEM. Okey. Tapi dia punya diploma, dia punya ijazah, dia jurus kepada ijazah teknologi lah. Kalau dia dah ambil diploma teknologi, dia cuma saya kata tadi, kalau kata awak nak jadi sebagai teknologi specialist, itu laluan yang kita dah nampak untuk awak. Tapi kalau awak nak jadi engineer dalam bidang kejuruteraan engineer, so kena ambil dia bermula dengan sijil teknologi kejuruteraan ataupun sijil kejuruteraan. Itu bezanya kat situ. Okay, jelas Alright. Jelas. Okay, ini pengajian diploma 3 tahun. Kita ada LI di hujung sana. Kita sijil 2 tahun sahaja, dan juga kita ada LI di semester 4.
LI maksudnya? Latar industri lah. Praktikal lah. Praktikal, betul. Okay, semester 1, 2, sijil. Okay. Lebih kurang berapa bulan tu? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan, 12 bulan je lah. Untuk mana? Untuk sijil, habiskan sijil ni sampai maksudnya dia ada setahun setengah di dalam pusat. Dan 6 bulan terakhir dia di tempat LI, tempat praktikal. So 2 tahun lah. Jadi berapa? 12 lah, 12 bulan. Yang mana? Untuk sijil. So habis untuk sijil maksudnya berapa ni? 1, 2, ada 1, semester 3. So 18 bulan lah. 18 di dalam. 18 bulan lah. 18 bulan di dalam tempoh, maksudnya di dalam Di dalam, and then lagi 6 bulan terakhir tu praktikal kat luar. Okay, so semuanya 24 bulan, lebih kurang 2 tahun lah. Betul, 2 tahun. Okay. So diploma ni dia sama juga diploma 3 tahun lah. Okay, 3 tahun. Okay. Tapi yang sijil tadi 24 bulan, kemudian dia sambung diploma, dia akan jadi sebenarnya actually dia diploma pun dia kena ambil 3 tahun sebenarnya. Okay. Bezanya ketika kalau dia dari IKM dia masuk ke KTM ataupun daripada IKM dia pergi ke UniKL dan sebagainya untuk sambung diploma, dia boleh buat transfer kredit. Okay, so jimat situlah. Okay. Sebab dia sekarang dah tak ada kalau dulu mungkin ada daripada sijil ke diploma 2 tahun setengah saja ambil diploma, sekarang tak ada. Tetap 3 tahun, cuma ringan daripada segi jam kredit saja. Okay. Okay, boleh Okay, alright. Okay. So ini kita masuk untuk kelebihan Tibet marah. Ini nak dengar ni. Israf, kawan-kawan dengar betul-betul ni. Okay. So ini sebenarnya memang kita akan bagi kepada semua pelajar. Tak kisahlah kita tak tengok pun sebenarnya latar belakang ekonomi keluarga awak macam mana dan sebagainya. Awak layak dan juga berjaya mendaftar sebagai pelajar di IKM ataupun di KKTM ataupun di MJII, kita akan bagi benda ni kepada anda semua. Okey, tapi kena dengar betul-betul lah. Okey, yang pertama kita masuk kepada part allowance dulu Okey, allowance ni kita bagi untuk peringkat sijil sebanyak RM250 sebulan dan juga untuk diploma kita bagi RM300 sebulan. Okey. Selain terus dapat ke? Maksudnya daftar katakan ni? Selalunya kita akan bagi paling cepat 3 bulan pertama, selepas 3 bulan pelajar mendaftar. So kita akan bagi langsap untuk 3 bulan tu lah. Okey. So 3 bulan pertama tu selalunya parent kena bagi dululah untuk belanja dan sebagainya kan. So selepas 3 bulan tu kita akan masuk terus dalam akaun pelajar. Kalau kata pelajar tu di peringkat sijil, kita akan bagi 750 lah. So kalau untuk peringkat diploma kita akan bagi 900 terus. And then kata intake dia bila? Gelar ni dah dapat tawaran. Intake dia masuk bila? Okey, untuk intake setahun kita ada 2 kali. Okey, so untuk yang sebenarnya intake kita intake Mei dan juga intake November. Okey. So intake Mei ni kita akan masuk, sebenarnya kalau ikutkan intake Mei dah masuk hari tu bulan 5, tapi sebabkan COVID dan juga kita tengok SPM nak keluar bulan 6. So kita delay ke intake Mei ni masuk bulan 7. Tapi akan datang dia akan masuk bulan 5 lah. Maksudnya dia ada, kita setahun intake Mei dan juga sekali lagi kita ada intake November. Okey. Setahun 2 kali saja. Okay. Alright. So dan yang kedua kita tengok pada yuran pengajian. Okay, yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh MARA sekiranya pelajar menamatkan pengajian. Kenapa kita kena letak sekiranya pelajar menamatkan pengajian? Sebab ada setengah-setengah pelajar kita yang mana yang mempunyai masalah disiplin dan sebagainya yang diberhentikan latihan ataupun dia berhenti latihan. Okey. So yang ini pelajar kena dengar dengan lebih jelas sebab kita konsep MARA memberi menanggung yuran pengajian dan juga allowance sara hidup. So kepada pelajar yang berjaya menamatkan pengajian dengan jayanya sehingga habis belajar, dia dapat diploma teknologi kejuruteraan, dia dapat CJ teknologi kejuruteraan dan sebagainya. So maksudnya kita istilahkan itu sebagai graduan bebas hutang. Graduan tak ada hutang lah.
Tetapi kalau kata di tengah jalan tu diberhentikan latihan ataupun dia berhenti latihan selepas dia mendapat allowance daripada MARA, pelajar perlu membayar semula jumlah yang telah MARA keluarkan kepada pelajar tersebut. Yang tu kena jelas. Okay. Okay. Alright. Okay, so yang di atas tu kita tengok penginapan memang kita sediakan kepada semua pelajar daripada mula masuk sehingga habis belajar, sehingga di semester terakhir lah sebelum dia pergi intern lah. Kalau intern tu kebanyakannya pelajar akan duduk di rumah ataupun berdekatan dengan rumah dan sebagainya lah. Okay, and then macam mana pula kalau yang dapat pergi Sabah dan Sarawak, dapat tawaran pelajar pergi IKM Kuching ke, IKM Kota Kinabalu ke, IKM Bintulu dan sebagainya kan. Okay, so MARA juga akan memberi kemudahan tambang tiket kapal terbang, pergi daftar sekali, tamat belajar tu adalah sekali. Okay, right. Of course, fasiliti yang kita sediakan kepada para pelajar yang masuk belajar di IKM dan KKTM ni, segala peralatan, bahan-bahan, mesin-mesin dan sebagainya berlandaskan dan juga mengikut kepada spek industri dan sebagainya. So that's why kita ambil tak ramai, Taufik, sebab kadang-kadang kenapa ambil sikit saja kan. Okay, contohnya untuk intake yang bulan 7 ni, contohnya program baik pulih badan kenderaan, kita hanya ambil 16 orang sahaja. Okay. Tak ramai. Dan juga contohnya untuk jenta berat kita hanya ambil 20 orang sahaja, disebabkan kita kena mengikut kepada workstation yang kita sediakan untuk pelajar. Okay. Konsep kita tadi 70-30 kan, ataupun 60-40. So kalau kita ambil lebih daripada kuota yang kita tetapkan, so contohnya kuota kita yang MARA tetapkan hanya 20 saja untuk intake bulan 7, tapi kita ambil 21. So seorang tu terpaksa menunggu turn setelah selesai 20 orang tu belajar. That's why kita tak boleh ambil lebih daripada kuota yang MARA tetapkan. Okay. Okay. Jelas yang tu Itu yang kata tak dapat tu. Itu kadang tak dapat tu sebab kadang kota penuh. Kota penuh. Sebab tak cukup syarat tapi sebab kota penuh Betul. Sebab macam tempat saya maksimum ada setengah-setengah program kita boleh ambil 32 orang sekali intake. Depend kepada semester kemasukan lah. Minimum kita boleh ambil 16 orang. Nak lagi macam program elektrik lah. Program elektrik lagi lah. Kalau kata 20 orang saja. Kalau kata 16 saja. Tak boleh nak dilebih ataupun tak boleh nak lebih. Kurang tak apa, lebih tak boleh. Sebab elektrik ni kita dah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga, Badan Bertauliah yang mengeluarkan lesen kompeten kepada pelajar kita. So kalau kita ada pelajar yang terlebih daripada jumlah yang sepatutnya ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga, kita kena movekan pelajar tu pergi ke tempat lain ataupun kita syorkan dia untuk masuk intake yang akan datang. Dari sebab tu macam itulah. Okay, alright. So penganugerahan of course tamat saja di peringkat sijil kita akan bagi pelajar kita bukan saja sijil teknologi ataupun sijil teknologi kejuruteraan, tapi kita bekalkan juga pelajar kita ni dengan SKM tahap 3 dari Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Dan juga untuk peringkat diploma kita bagi DKM tahap 4, Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4, dan juga ada setengah-setengah program diploma ni kita tawarkan berserta dengan DLKM, Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia tahap 5. Okay, of course macam saya cerita tadi, kita ada pengiktirafan daripada MQA, kita ada JPK, kita ada industri dan juga badan profesional. Dan juga pelajar cemerlang berpeluang melanjutkan pengajian di luar negara. So nanti kita akan terang ada satu slide tu nanti, maksudnya pelajar sijil naik ke peringkat diploma ada tak peluang nak pergi fly luar negara. So saya akan terangkan sebentar saja lagi Yang ni ada soalan tak cakap ni? Ada. Ini terang tak? Jelas tak? Jelas. Penginapan asrama tu, apa nama, makanan apa semua dibagi ke? Okey, makanan kena sedia berhad lah sebab kita dah bagi allowance hari hidup. Okey. Tapi jangan risau, di dalam IKM, dalam pusat pengajian memang kita sediakan kafe daripada pagi sampai ke malam, pelajar boleh beli tanpa ada. Harga sama luar ke harga murah daripada luar lah. Okey. Harga mampu milik dan kenyang di perut pelajar. Okey. Atas pilihan pelajar lah dia nak pergi kedai yang mana satu kan.
tekak pelajar. Dulu kita sediakan dulu masa kalau masuk IKM PKTM kita sediakan 3 kali sehari makan. Dulu, tapi kita potong daripada allowance pelajar lah. Maksudnya 3 kali sehari itu sebulan pelajar dapat, setelah kita potong bersihnya, pelajar dapat dalam 30 lebih 40 ringgit lebih macam tu lah. Boleh poket dia kan, tapi makan memang ada. Pagi, tengah hari dan juga malam. Tapi sebabkan tekak pelajar yang datang ni kan berlainan selera. So kita buat pancian balik, kaji sidik, kita buat soal sidik kepada pelajar. Kebanyakan pelajar nakkan allowance penuh. So kita laksanakan allowance penuh kepada pelajar dan makan sendiri. Sebab tu kalau kat asrama memang ada dewan selera sebenarnya, sebab dulu kita sediakan makan kepada pelajar. So sekarang dewan selera tu kita catatkan untuk berniaga lah. So diorang boleh keluar makan? Kalau tak nak makan dalam boleh keluar? Kalau dulu kita cerita dulu sebelum COVID lah betul. Kalau sebelum COVID memang setiap petang boleh keluar, hujung minggu boleh keluar, tak ada masalah. Tapi since COVID melanda ni, pembelajaran kita pun kita dah tukar style. Kita belajar ada kelas online dan ada kelas pertemuan bersemuka. So apabila kelas online dia ada di rumah masing-masing lah. Apabila pelajar perlu melengkapkan jam kredit untuk pertemuan bersemuka untuk kelas-kelas amali, so kita akan masukkan pelajar secara berfasa. Sebab tak boleh masuk ramai-ramai. So masuk berfasa, kita akan lock lah, atau kita akan tahan pelajar tu di dalam kawasan asrama untuk tempoh-tempoh tertentu tanpa boleh keluar ke mana-mana. So untuk tempoh COVID lah, sebab kita pun risau juga sebenarnya kan. Kalau keluar ke mana-mana nanti benda lain pula datang. Benda lain pula yang dibawa. So pelajar duduk, kalau kata sebulan setengah kita akan tahan pelajar tu untuk selesaikan pertemuan amali. Sebulan setengah dia duduk dalam IKM, selepas selesai sebulan setengah tu terus balik. So pengajian untuk yang COVID ni memang agak berbeza sikit lah. Tapi walaupun kata dia online, dia teknikal, amal tetap pernah datang untuk pertemuan bersemuka. Cuma yang untuk bulan 7 ni, 26 hari bulan 7 ni kita belum tahu lagi keadaan macam mana. Besar kemungkinan kita akan buat pendaftaran online dulu lah kalau kata keadaan tak mengizinkan lah. So kita akan buat kelas online dulu dan kemudian baru ada pertemuan bersemuka untuk pelajar masuk ke dalam IKM. Okay, jelas Alright. Jelas. Ni ada lain tidur, ada seorang je menyawat. Dia pun dahsyat kan, dia kata 5. Okey, yang ini adalah lokasi di seluruh Malaysia. Kita ada 25 pusat yang beroperasi sepenuhnya. Kita ada 14 IKM dan kita ada 11 KKTM. So boleh tengok daripada utara turun ke selatan, daripada Sabah dan juga Sarawak kita ada mewakililah keseluruhan satu Malaysia. So setiap, bezanya kenapa ada IKM, kenapa ada MJII, kenapa ada KKTM kan, mesti orang tanya kan. So IKM ni dahulunya kita kubur pada tahun 1968, di mana IKM Jasin adalah IKM yang paling tua sekali tahun 1968, dan kita move ke Jasin pada tahun 1984. Right now kita dah umur 37 tahun. Penawaran asalnya dulu untuk program-program di IKM ni, kita nak bantu anak-anak, khususnya anak-anak putera kita ni yang tak melepas ataupun tak melayakkan unit usaha SPM tu untuk peringkat yang lebih tinggi. So kita masukkan atau mula dengan pelajaran di peringkat IKM. That's why dulu di IKM banyak penawaran program di peringkat sijil. Cuma dalam keadaan sekarang ni, daripada semasa ke semasa, MARA tengah meningkatkan penawaran program. Ada setengah-setengah program di IKM telah dinaik taraf ke peringkat diploma. Dan kenapa pula di peringkat KKTM ni? KKTM ni pula adalah keseluruhan penawaran program ni adalah di peringkat diploma. Dia tak ada sijil dah. Dan di KKTM ni kita dah khususkan dia mengikut kepakaran-kepakaran bidang. So maksudnya kepakaran bidang ni maksudnya macam mana? Contohnya kalau kata pelajar ni dia berminatlah nak sambung dalam bidang oil and gas, kan, minyak dan juga gas kan, kat mana saya nak cari tempat untuk sambung pelajar di peringkat yang ada menawarkan peringkat dalam bidang oil and gas. So kita syorkan, kita suggestkan pelajar pergi ke KKTM Kemaman ataupun di IKM Pintu Sarawak. Ini adalah pusat yang memang niche dia adalah penawaran dia, kepakaran bidang dia adalah di peringkat oil and gas.
Okay, contohnya kalau saya nak ambil fashion, saya nak ambil animasi, saya nak ambil ID, interior design dan sebagainya, animasi dan sebagainya, kan kat mana saya nak pergi? So kita syorkan pelajar ni pergi ke KKTM Rembau. So itu adalah pusat yang memang kita panggil Art and Design Center lah. Pusat yang menawarkan program-program kepakaran ataupun bidang dia adalah more kepada reka bentuk ataupun seni. So that's why yang ada KKTM ni. So KKTM ni memang kita dah ada lebih kurang ada 11. So kalau kita nak tengok kita bermula dengan di Seri Gading Johor. Okay, Seri Gading ni dia pengkhususan dia more kepada sivil lah, awam bangunan dan sebagainya. Ledang kita pengkhususan dia more kepada biomedical. KKTM Masjid Tanah kita ada pengkhususan dia adalah automotif dan juga pemprosesan bahan. Kita ada di KKTM Rembau seni dan reka bentuk. KKTM PJ more kepada elektronik. KKTM Kuantan mechanical pembuatan. KKTM Kemaman kita ada oil and gas. KKTM Pasir Mas ni dia bercampur sikit. Dia ada elektrik, dia ada seni bina, so dia ada mechanical punya bidang dan sebagainya. IKM SPU pengkhususan memang elektrik sahaja. KKTM Balik Pulau mau kepada mechanical dan kita ada KKTM Lenggong. Lenggong ni mau kepada herba lah, biotech. So IKM, kalau IKM ni hampir keseluruhan IKM dia ada menawarkan program yang sama di peringkat sijil. Okay. Alright, so ini adalah lokasi. Kita bermula, ni adalah untuk KKTM. Okay. So ini adalah IKM yang tertua di IKM Jasin. Oh, Jasin tertua Betul, kita bermula dengan tahun 1968. Saya pun tak ada lagi masa tu, Taufik pun tak ada. Okay, alright. Ini adalah campus live. So kalau kata di pusat-pusat yang baru ini adalah fasiliti yang kebanyakannya adalah untuk pusat-pusat yang baru kan. Cuma macam pusat-pusat lama ni basic fasiliti tu kita adalah macam gym ni kita tak adalah rupa macam ini, tapi kita ada outdoor gym lah. Kita ada dewan, asrama, surau semua ada lah. Makmal ada, perpustakaan ada, tempat untuk beriadah semua ada lah. Oh, Tasik ada kayak tu. Tasik ni, mana Tasik tadi? Oh, Tasik ni aktiviti luar. Tasik luar. Kadang-kadang kita buat camp untuk pelajar ke dan sebagainya kan. COVID tak ada lah ni. Itulah, since ada COVID ni tak ada peluang lah pelajar ni kita nak bawa pergi aktiviti luar. Nak buat berkumpul dalam dewan pun tak boleh. Yalah. Itulah. Alright, okay. Peluang untuk menyambung pengajian, ni yang saya kata tadi tu. Kalau saya ambil program sijil dan saya sambung ke peringkat diploma, ada tak peluang untuk saya menyambung pengajian di dalam negara ataupun di luar negara? Kan? Okay, so MARA kita ada satu program yang kita panggil sebagai IESP program, IPMA Excellence Student Program. Yang ini di bawah tajaan MARA sendirilah. Maksudnya pelajar yang melepasi syarat-syarat yang MARA tetapkan berpeluang untuk melanjutkan pengajian sama ada di dalam negara ataupun di luar negara ditaja oleh pihak MARA. Okay. So ni lepasan untuk diploma lah kebanyakannya lah. So jangan risau, habis saja peringkat sijil, sambung terus ke peringkat diploma. So habis diploma, memenuhi syarat juga kelayakan yang MARA tetapkan, anda berpeluang untuk melanjutkan pengajian di bawah tajaan MARA ni lah. So ini antara bidang-bidang yang MARA dah tetapkan syarat untuk pelajar ni yang berpeluang untuk masuk ataupun mengikuti program IESP program lah di bawah tajaan MARA lah. Kita ada kejuruteraan, kita ada mekanik, kerja besi, elektrik, tenaga, elektronik, automasi, kimia, proses. Kita ada kenderaan bermotor, kapal, pesawat, awam dan juga bahan. Untuk pembuatan perisian, kita ada prosesan makanan, tekstil, pakaian, kasut, kulit, bahan, kayu plastik, semua inilah. Pelombongan, cari gali, saiz penggunaan,
kita ada pembinaan, kita ada seni bina, perancangan bandar, bangunan dan juga kita ada ini adalah syarat-syarat kelayakan dia lah. Selain daripada syarat-syarat yang of course yang MARA tetapkan, yang lain tu yang kena lulus peperiksaan IELTS dan sebagainya tu kan untuk pergi luar negara dan sebagainya. Tapi pelajar juga perlu melepasi CGPA terakhir di peringkat diploma untuk sambung di peringkat ijazah. Kalau untuk teknikal di dalam negara sekurang-kurangnya kena atas 3.65. Untuk teknikal di luar negara sekurang-kurangnya kena minimum 3.75. Ini pergi program mana? Ijazah? Ya, ijazah. Dan ya beasiswa allowance semua ditaja sepenuhnya ke macam mana? Ini di bawah tajaan MARA. Oh, beasiswa lah ke pinjaman? Betul. Beasiswa. Okay. Kalau sijil dah ditanggung, diploma ditanggung, ijazah pun ditanggung lagi. Tapi ini kena lepas tapisan lah. Okey. Dia ada syarat-syarat dia lah kan. So kalau tak ada lepas syarat-syarat yang ditetapkan, tak ada masalah, boleh juga sambung di IPTA ataupun IPTS ataupun universiti dalam negara. Tapi dengan pinjaman lah yang MARA beli, boleh beli. Boleh ubah tu. Okey. Kalau negara ditanggung sepenuhnya dalam negara jadi pinjaman. Dia macam ni, kalau di bawah IESP program, kalau pelajar ni dia dapat di bawah program IESP ni, dia memang di bawah tajaan MARA. Okey. Tapi kalau dia tak dapat di bawah IESP program ni, dia boleh juga menyambung pengajian, tapi dia atas dia mohon sendiri dan sebagainya, dapat tawaran belajar di UniKL contohnya, dia boleh mohon either you nak guna PTPTN ataupun MARA. Tapi kalau you pergi IPTA, memang you kena guna PTPTN lah. MARA tak sediakan pinjaman untuk di IPTA. Tapi kalau you masuk di UniKL dan sebagainya ataupun CMI dan sebagainya, kita menyediakan option kepada pelajar sama ada awak nak pilih untuk pinjaman di bawah PTPTN ataupun di bawah MARA. Cuma di bawah MARA ni kita ada pinjaman boleh ubah lah, itu sajalah. Still ambil orang murah. Yelah kan, kalau kita pinjam 60,000, result di hujung tu bagus, adalah boleh ubahnya ataupun ada persennya saja yang boleh dibayar semula. Daripada 60 tu mungkin bayar 10 saja. Kan? Kan banyak duit. Alamak ai. Selagi mana kita mampu untuk membantu Bumi Putera Taufik, kita bantu. Itu track mark tu, marah banyak duit. Dan kalau untuk luar negara bukan teknikal ni kena 3.90 lah. Selalunya kalau bukan teknikal ni more kepada bidang-bidang macam profession dan sebagainya lah, macam seni dan sebagainya, tu bukan teknikal kan. So dia 3.90. Kalau awak ambil contohnya animasi, awak ambil contohnya fashion dan sebagainya, dapat tawaran belajar di luar negara, itu adalah bukan bidang teknikal lah. So sekurang-kurangnya CGPA terakhir di peringkat diploma kena 3.90. So hebat nak dapat 3.90 tu. Alright. Okey, ini antara senarai universiti tempatan lah yang boleh pergi untuk sambung belajar. Oh, UTP pun bagi Boleh, tak ada masalah. Marah bagi. Betul. Ni yang kata dia duduk di, kalau dia ambil teknikal di dalam negara tadi tu, UTP antaranya lah. Okay, alright. Right, so ini antara bidang kerjaya lah. Kalau kita tengok daripada setiap kluster tadilah yang kita nyatakan tadi tu lah. Otomotif. Ni yang Ishraf punya lah ni. Betul. Bukan tu, saya punya lain tu. Oh, bukan otomotif kan? Ishraf ambil otomotif betul lah. Dia bawa otomotif. Saya ni baik kulit. Dia bawa otomotif. Oh ya ke? Dia bawa kluster automotif. Sebenarnya kita di bawah kluster automotif ni, kadang-kadang orang fikir automotif ni repair engine saja ke kan? So dia repair engine kereta saja ke? Sebenarnya kalau dalam MARA ni, kita untuk kluster automotif saja kita ada
baik pulih badan kenderaan. So maksudnya kepakaran yang kita nak ajar budak-budak ni dia more kepada repair body kereta. Kereta yang accident yang remuk tu, macam mana kita nak cantikkan balik body kereta tu. So inilah pelajaran yang kita akan ajar, macam mana you nak belajar untuk cantikkan, solidkan balik body kereta, ketuk balik body kereta, cat body kereta, repair body kereta. Itu bidang untuk baik pulih badan kenderaan. So kalau yang selain daripada tu, kita ada juga untuk automotif ni, kita ada automotif untuk kereta, kita ada automotif untuk komersial, ini kenderaan-kenderaan perdagangan macam lori, bas dan juga kereta. Kita ada automotif jentera berat. So macam Faris, dia ambil jentera berat. Dia punya kepakaran, dia memang servis untuk enjin diesel dan juga petrol, tapi pengkhususan kenderaan dia mau kepada kenderaan-kenderaan berat seperti traktor, bulldozer, jangka kaut dan sebagainya. Dan kita ada juga untuk automotif ni, automotif teknologi kejuruteraan, automotif marine. Kepakarannya adalah untuk enjin kapal. So ini antara kluster automotif dan bidang-bidang. So yang saya sebut tadi tu, antara pusat-pusat yang menawarkan pengajian di bawah kluster automotif. Okay, alright. Okay. Nak tanya Ashraf apa-apa? Nanti perincian program pada cluster ni nanti saya bagi link dekat Taufik lah untuk Taufik ni. Faris ada Faris dalam ni? Ada Faris? Tak tahu lah, Faris tadi tengok nama macam ada tapi tak tahu dia ada ke tak. Samaran dia pun. Okay, kluster bioperubatan. So yang ini kadang-kadang kalau di luar sana, contohnya hospital, universiti dan sebagainya, dia melahirkan doktor-doktor pakar dan sebagainya, betul? So macam kita di dalam MARA ni, sebabkan kita more kepada bidang teknikal dan sebagainya, so untuk bidang bioperubatan ni kita nak melatih pelajar kita ni menjadi pekerja mahir ataupun pembantu engineer untuk diploma, dan juga kalau disambung diberikan ijazah sebagai engineer di dalam peralatan perubatan yang digunakan di hospital dan sebagainya. Okay, yang ni kita letak di KKTM Ledang sahaja. So ini bidang-bidang ni lah, terapeutik, diagnostik, radiologi dan pengimejan. So kita ada makmal, kita ada untuk teknologi maklumat dan komunikasi. Bagi alat je lah, maksudnya alat X-ray tu rosak, betul kan balik? Betul, dia ada alat-alat untuk pengujian penyakit ataupun untuk X-ray dan sebagainya. So inilah bidang-bidang yang kita akan ajar kepada pelajar. Kalau beli mahal kan, jadi repair. Memang mahal sangat Taufik. Ini antara program ataupun program yang tengah mendapat sambutan yang tengah naik sekarang ni. Okay, ini alam bina. Okay, siapa yang berminat untuk kerja dalam bidang seni bina ataupun mau kepada penilai projek, pelukis plan dan sebagainya, ini dah antara program-program yang anda boleh ambil lah. Okay. So inti untuk awam kita mau kepada sivil ataupun bangunan. Yang ini mau kepada daripada macam awam ni kita letaknya hanya di diploma di KKTM Seri Gading, dan di peringkat sijil kita adalah di IKM di seluruh Malaysia. So kalau macam di Seri Gading tu untuk program awam ni daripada contohnya daripada struktur tanah itu sendiri sehinggalah kepada bentuk bangunan itu sendiri, penawaran program dia. Kalau tengok ada sistem termaju geostruktur kepada tanah lah, bentuk muka bumi dan sebagainya. Kalau kita di hospital kita ada pakar forensik untuk membedah mayat manusia kan, tapi di KKTM Seri Gading kita ada pakar untuk forensik bangunan. Yalah, kalau kebakaran apa cek balik. So bangunan-bangunan lama yang selamat diduduki ataupun tidak, so kita akan panggil lah pelajar ni lah untuk dia buat analisa. Kat sini lah kalau jadi pegawai bomber, dia punya gaji lain lah kan? Betul, sebab dia diploma. Dia lain. Boleh masuk polis ke kan? Boleh, tak ada diploma, masalah. boleh masuk polis, buat tentera. Boleh, tak ada masalah. Dia akan break pada pendidikan terakhir dia lah. Okay. Alright, so ini adalah elektrik. So dalam elektrik kita bermula dengan sijil kompeten PW4 untuk domestik, sehingga yang tertinggi yang MARA sediakan adalah untuk A4 lah. So sehingga peringkat A4 masih lagi MARA membiayai pengajian,
Kalau di luar sana dah kena bayar beribu-ribu dah nak ambil untuk lesen komputer ni. Tapi di dalam IKM, KKTM memang kita sediakan secara konsepnya habis belajar FOC lah untuk semua pelajar tu. Dia dapat juga sijil teknologi kejuruteraan, dia dapat diploma teknologi kejuruteraan, dia dapat SKM 3, dia dapat lagi DKM, and then dia dapat lagi lesen komputer dari Suruhanjaya Tenaga. Umpamanya kalau kata kita nak bawa kereta, kita kena ada lesen, betul? So nak buat kerja-kerja elektrik pun kena ada lesen. So inilah lesen yang akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Tak semua pusat pendidikan yang menawarkan pengajian dalam bidang elektrik yang memberi lesen komputer kepada pelajar. So kena, that's why yang saya selalu pesan, program elektrik ni dekat IKM, KKTM memang sangat-sangat hot. Sebab pantang kita buka terus penuh. Lesen ni chargeman lah? Dia ada wireman, dia ada chargeman. Okey. So Tinggi lah. Berapa gaji chargeman bro? Chargeman kita bermula dengan 2008 dan ke atas. Tu peringkat sijil tu sebenarnya tau. Sijil. Pelajar kita memang dia depend kepada company yang dia bekerja lah. So dia habis belajar, kebanyakannya pelajar kita ni memang dia bekerja terus sebab dia dah ada lesen komputer. So company grab terus lah. So orang buat lawak tu kan, gaji pakar doktor dengan gaji chargeman kan. Rupanya gaji chargeman lebih besar daripada gaji doktor perubatan. Betul. Sebenarnya dalam bidang elektrik ni awak akan dibayar mengikut kepada tahap lesen komputer awak. Lagi tinggi tahap komputer awak, lagi tinggi orang akan bayar awak. Dia macam itu. So sekarang ni paling tinggi kita akan ada BO dan B4 asal saya ikut. Kalau B4 atau B4, tapi itu level pengajar lah. Untuk pelajar kita yang belajar sepenuh masa, setakat ni kita bagi sampai A4. Lah boleh dapat cecah 12,000 ke 3,000 sebulan. Itu kalau betul-betul dia pandai cari kembang, memang. Satu advantage ni apa tahu, sebenarnya lesen ni dia bukan saja dia boleh bekerja dengan orang, dan dia juga dia boleh buat side income sendiri. Betul. Rumah baru tu buatlah kan. Betul. Pasang elektrik. Saya punya rumah ni memang semua saya panggil budak IKM je. Oh, untung lah. Betul, tu kelebihan dia. Okey. Okay, alright. So ini adalah untuk program sijil, elektronik. Ini tingkat diploma saja, kita ada di MGII dan juga kita ada di KKTM DJ lah. Sebelum elektronik ni dia umum ya? Dia tak ada macam khusus? Kalau awak tengok tu, cuba tengok kat MGII kan. Kalau elektronik, kita ada robotik. Dia dah pengkhususan kat situ. Dia tak ada diploma secara umum elektronik saja, tak ada. Yalah kot apa TV ke tak bukan macam tu lah. Bukan. Sistem. Cuma macam contohnya sekarang ni kita nak pergi ke arah revolusi IR 4.0 kan, IR 4.0 kan. So ada certain program kita yang kita buat memang memenuhi piawaian IR 4.0, contohnya macam KKTM PJ, IKMC, IKM Pursuit dan juga IKM Lumut. Kalau kita tengok kepada program elektronik, objek rangkaian internet, kita ada komputasi awal, analisis data besar, semua tu memenuhi kepada revolusi 4.0. So macam di KKTM PJ itu sendiri pun memang Kerajaan Selangor mengiktiraf lah kita punya program ini, dan juga kita memang ada satu tambahan lagi pengiktirafan dari Huawei. Huawei Huawei ni bukan saja handphone kan, kita sekarang Huawei pun dah lebih pada elektronik, alat elektronik yang lain kan, handphone, laptop dan sebagainya. Ini adalah mekanikal pembuatan. So ini yang kita kata dia bukan saja kita ajar untuk menghasilkan sesuatu, dan juga kita mengajar dia untuk maintenance, untuk menyelenggara. So ini adalah bidang mekanikal pembuatan lah. So kita akan ajar pelajar ni bukan saja mengendalikan, of course kita akan ajar secara konvensional, dan juga kita akan ajar secara yang teknologi terkini. So kalau konvensional ni mesin-mesin yang lama lah, macam melarik, memotong, mencanai, itu kita guna kaedah yang lama kita ajar juga. Tapi kita ajar juga kepada pelajar kita ni macam mana nak mengendalikan mesin-mesin CNC, mesin-mesin CAD dan sebagainya ni yang ada di industri-industri yang pakai sekarang ni.
dalam sarana sedap ni. Betul. So mesin memang boleh tahan jugalah kan harganya kan, sebab nak bagi dia pergi ke industri tak ada terkejut sangat macam mana nak mengendalikan mesin tu kan. So ini antara inilah pusat-pusat yang kita tawarkan dan juga program-program yang ditawarkan. Okey. So ini antaranya mekanikal pembuatan punya. Pembuatan ni banyak sangat. Okey, mechanical service ni, okey, yang ni more kepada membaik pulih sistem mesin ataupun penyaman udara. So dia ada dua beza yang kat situ lah. Dia boleh untuk aircon ataupun dia boleh ataupun mesin lah. So kita letakkan dia di bawah mechanical service lah. Okay, ini adalah oil and gas. Oil and gas ni sebenarnya kalau belajar memang tempat yang kita sediakan untuk belajar tu memang pembelajaran dia seolah-olah awak ada di pelantar. Dia macam tu. Macam mana tengok dalam video tu, macam itulah kaedah dia. So kalau oil and gas ni kita memang ada di dua tempat saja, tak ada di tempat lain. ITM di Tulu dan juga Kemaman, Terengganu. And then yang ini antara yang latest juga program bioteknologi ataupun herba hanya terletak di KKTM Lenggong Perak. Yang ni kalau siapa nakkan tempat yang nyaman, sunyi sepi, hijau, tenang dan sebagainya, bolehlah pergi kat sini. Buat herba maksudnya dia apa, proses apa? Dia proses. Kita memang ada tempat, kita ada lab more pada untuk biotech makanan dan sebagainya, dan kita juga ada lab yang besar untuk kita penghasilan produk-produk sendiri. Program yang bawa herba ni pun dia proses, dia kaji, dia proses dan dia juga penghasilan produk. Packaging ya, Spek KKM lah. KKTM. Sebab tu dia ada tengok sini sign herba, dia ada pembuatan, dia ada penyelenggaraan logi. Orang asli banyak lah tu. Tak juga. Ya. Tak juga orang asli. Yang orang bukan asli pun ada juga. Biasanya bourbon ni orang asli yang lebih mahir kan. Tapi sebabkan kawasan dia memang duduk kawasan yang betul-betul memang agak jauh daripada orang jugalah. Keliling dia memang kawasan yang memang tumbuhan hijau dan kelilingi dengan pokok-pokok. Misalnya kawasan tu apa nama tu? Tasik apa? Dekat Great tu? Tasik Banding. Sebanding kan? Ya betul. Berdekatan situlah. Okey, ini adalah untuk bidang seni dan reka bentuk. Okey, kalau di peringkat diploma kita ada di KKTM Rembau lah. Okey. Dan juga untuk Alustar dan juga tu mau kepada pengurusan diploma teknologi sahawan. Okey, kita ada di tingkat sijil yang ada bidang-bidang dia lah. Ini semua insyaAllah maksudnya kejaya-kejaya yang kemudian ada MOU dengan ni agensi ataupun company. Ada, nanti kita tunjukkan antara agensi-agensi yang kita buat MOU. Memang setiap pusat memang kita ada pegawai latang industri kan. Pegawai latang industri ni lah yang akan membuat jalin hubung ataupun MOU antara MARA dan juga company-company ni, yang mana kita ada setengah-setengah company ni memang dia ambil untuk pada kita intern dan terus bekerja dengan dia lah. Sebagai contohnya macam tempat kita, macam contohnya baik pulih badan kenderaan tu memang MARA dah buat MOU dengan beberapa company untuk ambil budak-budak ni intern dan bekerja terus untuk macam Untuk company? Produk Toyota memang dia duduk bahagian body and paint. So kalau semester akhir, contohnya Produa Toyota akan datang ke IKM untuk interview pembelajar ni. So mana yang lepas tapisan interview akan dapat intern dekat company tersebut, dan juga kalau prestasi bagus masa intern terus diserapkan bekerja terus. So pelajar kita so far yang pergi dekat company yang dia orang intern tu memang accept lah. Of course lah, bond tetap akan ada kan. Tapi peluang akan datang tu sangat cerah. So kenapa nak tolak kalau peluang dah ada depan mata kan. Betul. So peluang boleh pergi luar negara untuk tingkatkan kompeten dan sebagainya. So grab je lah peluang tu. Waktu sekarang ni besar. Walaupun waktu COVID ni Taufik, saya buat kita punya analisa kebolehpasaran yang tamat bulan 10 hari itu.
Alhamdulillah kita still lagi atas 90% untuk pemulihan pasaran kita. So pelajar kita memang kebanyakannya bekerja, sambung belajar dan ada yang menjadi usahawan lah. Okay. Okay, very good. Bidang kerjaya ini ada untuk pemprosesan bahan lah. Yang ini di KKTM Masjid Tanah, tempat Ila lah ni. Okay. So dia more kepada komposit, plastik dan juga seramik serta ada satu program automotif lah. Ini contoh diploma industri yang kita kata tadi, pembuatan komposit di ruang angkasa kan. Yang ini kita jadikan kerjasama dengan CTRM di Melaka, yang mana company ni dia buat untuk pengurusan bodi kapal terbang. So pelajar-pelajar ni yang masuk untuk diploma industri ni, dia masuk tapi untuk COVID ni kita stop dulu sebab faham je lah kan company pun keadaan macam mana. So dia memang belajar half di UTM dan akan masuk di CTRM separuh perjalanan lagi untuk meneruskan kerja di sana lah, dan terus diserap bekerja dengan CTRM. Tak payah nak fikir-fikir cari kerja lagi, kerja memang dah ada. So ini adalah untuk diploma teknologi usahawan lah, yang dia kena terduga sikit, susah sikit lah. Dia kena ada company sikit lah, kita skip dulu lah Okay. Alright. So ini antara kita nak cerita kepada alumni KBM Mara kita yang berjaya menyambung pengajian di luar negara lah. Atas tajaan Mara ni semua ni tapi janganlah pandang dia punya SPM yang dapat berapa A semua tu sebab dia mula dengan diploma. Tapi kalau kita mula dengan sijil pun tak ada masalah. Ambil sijil dulu, teknologi kejuruteraan, lepas tu masuk KKTM, and then you boleh fly juga, tak ada masalah. Okay, ini antara ni. Alright, so yang ini yang kita hantar antara pelajar KKTM yang pergi ke Australia, New Zealand dan juga UK lah untuk sambung peringkat ijazah. Untuk COVID pun hantar tak? Untuk tahun ni belum lagi, tapi akan ada hantar juga. Yelah, UK dah sama dah kan, semua dah vaksin dah. Betul. Ini okey, OISCA, Mara OISCA ni adalah program Mara dengan Jepun. So kita ada satu pusat bahasa Jepun di MJII. So bagaimana pelajar kita yang ada bidang-bidang tertentu lah macam pembuatan, otomotif dan sebagainya yang mana tamat belajar sama ada di peringkat sijil maupun di peringkat diploma, kita open untuk siapa yang nak mohon untuk program Mara OISCA ni. Dia akan duduk di MJII untuk belajar dulu pendedahan untuk bahasa Jepun dan sebagainya. Dan nanti Mara akan hantar ke Jepun untuk dia latihan industri di sana. Ini atas tajaan Mara tau. Okey. Ini antara peluang lah pelajar lepasan sijil dan juga diploma. Kita pun tak merasa macam ini. Tu Ain Hazikah memang best. Betul. Okey. Ini antara yang latest lah yang kita hantar tahun lepas. Okey. Pakai mask kan, COVID kan. Yalah. Boleh Isra belajar Jepun betul, tak ada masalah. Jangan rasa down, result tak bagus dan sebagainya kan. So ini antara budak yang ada bidang diploma otomotif lah. Kita tempat kedua. Okey. Ya. Kadang-kadang ada yang dapat offer terus kat sana, terpulang kepada pelajar lah, dia nak stay kat sana ke, dia nak balik ke, kan. Tak ada bond, kalau marah tak ada bond. Benda ini, yang tak ada bond punya. Okey. Oh, sedap lah duduk kat Jepun. Okay, ini antara alumni lah, kita bawa ke seluruh Malaysia punya lah alumni mana kan. Disambung belajar di KKTM Petani Jaya, jadi usahawan, jadikan besar lah. Okay, ini antara strategic collaboration antara Mara dengan
industri untuk kita tingkatkan kita punya akademik satu, of course kita punya skill, student skill, dan juga kita punya teknologi. Okay, nice. Kita punya, okay. Ada soalan ke Cik, siapa nama tu tadi, Cik Rosdi ke? Cik Zahidi Syafri, ada nak tanya apa-apa ke? Lama sangat dah saya bercakap. Okay. Nak tanya apa-apa tak? Cakap nak tanya apa tak? Ishraf ke siapa? Amira, Ima, Adil ke siapa? Sebab saya terangkan keseluruhan ni sebab ada pelajar perempuan sekali dalam ni kan. So at least dia nampak lah sebenarnya apa yang program-program yang dia boleh buat pilihan selepas ni dan sebagainya lah. So tak tertumpu ke satu pusat sajalah. Dalam Taufik panggil ni saya cerita semualah. Betul. Ada tanya apa ke? Tak ada cikgu, tak ada. Oh, faham ke? Hebat betul. Okay, ada soalan ni, Kai. Program apa yang biasa perempuan ambil? Yang biasa Okay. perempuan Program apa yang biasa perempuan ambil yang bersesuaian? Okay, right. Sebenarnya untuk program-program kita yang ada di dalam TVET MARA ni, kita dah tak ada kekhususan untuk gender tertentu, gender yang tertentu lah. So kalau dulu ada certain program memang kita buka hanya untuk lelaki saja, hanya untuk perempuan saja. Tetapi sekarang since daripada tahun 2013 ke 2000 berapa tu, kita dah buka keseluruhan program kita kita bagi untuk pelajar perempuan dan pelajar lelaki untuk masuk, tak ada masalah. Terpulang kepada contohnya macam diploma teknologi kejuruteraan automotif di KKTM Masjid Tanah kan. Sebenarnya kalau pelajar perempuan masuk di situ, peluang untuk kalau dia berminat dan juga dia menunjukkan kebolehan serta dia ada potensi di dalam bidang tu, sebenarnya market kerja untuk dia sangat-sangat bagus. Saya bagi contoh lah. Tetapi yang lain-lain tu kebanyakannya contohnya di bidang elektrik pun, di Pasir Mas pun banyak pelajar perempuan ambil, di biotek, biomedical, biomedical di KKTM Ledang, di KKTM Seri Gading, ataupun di Rembau, dan juga mekanikal perkuatan di Kuantan dan juga Balik Pulau, dan juga di Lenggong. Memang banyaklah untuk program-program itulah. Tapi kalau untuk di IKM, kebanyakannya kalau di IKM selain daripada bidang auto, selain daripada elektrik, ada juga perempuan ambil untuk di IKM. Kebanyakannya perempuan akan ambil untuk bidang daripada kluster seni, kluster mekanikal perkuatan, kluster elektrik dan sebagainya lah. Tapi auto untuk dekat sijil memang kita nak jumpa lagi lah. Tapi ada juga pelajar perempuan contohnya di IKM JB, dia ambil automotive marine. Okey. Dia bergantung kepada minat. Bergantung pada minat. Kalau awak minat untuk benda yang itu, program tu tak ada masalah untuk menerima pelajar perempuan, kita akan ambil je. Okey je, tak ada masalah. Bergantung kepada minat. Okay, soalan seterusnya, program apa cikgu kalau yang kena belajar luar negara, dia kena mahir bahasa luar negara juga ke? Bahasa Inggeris of course lah kan. Nak pergi luar negara, so kalau nak pergi luar negara, of course kalau kita dalam Malaysia ni standard kita nak pergi masuk belajar di IPTA, kena ada MUET, betul? Tapi kalau nak pergi luar negara, kita ada satu periksa kita panggil apa? IELTS. So IELTS tu yang kena lepas lah. Dia ada tahap-tahap dia yang perlu dilepas untuk melayakkan selain daripada CGPA yang saya nyatakan tadi itulah. Kalau pergi Jepun, mesti Jepun lah. Kalau nak pergi Jepun, that's why yang kita ada MARA OISCA tadi tu. So kalau nak pergi Jepun, tak payah nak pergi tempat lain. Mohon je dekat MARA OISCA, kita akan buka setahun dalam lebih kurang 2 kali juga untuk belajar dekat MJII itu. Duduk situ belajar, MARA bagi allowance apa semua. Cukup masa, kalau lepas syarat dan sebagainya, boleh pergi untuk pergi intern dekat luar negara.
sebenarnya banyak peluang. Okay, ada soalan lain lagi? Nak tanya? Ain Hazika tahun SPM tahun ni insyaAllah. So kalau yang pelajar-pelajar yang SPM tahun ini kalau boleh dapat 5 kredit lagi bagus lah. Advantage lah. Advantage lah buat diploma je terus kan. Betul. Ini yang saya nak share yang saya kata tadi tu kan. Ada orang yang nak jadi teknologi specialist kan. Ada orang nak jadi jurutera, betul. So kalau kata dia bermula dengan kita mula dengan SPM kan, contohnya SPM dia cukup makan dan sebagainya. So kalau kata dia ambil SKM ataupun dia ada CJ teknologi ataupun dia ada diploma teknologi, dia sambung CJ teknologi, dia ambil kepada diploma teknologi, and then dia boleh sambung ke universiti yang menawarkan ijazah dalam teknologi yang diiktiraf oleh MBOT dan juga ni lah. So at the end dia boleh menjadi teknologis profesional di ujung sana setelah dia ada ijazah lah. Tapi kalau kata dia nak jadi jurutera, nak mahir dalam bidang kejuruteraan dan sebagainya, so dia ambil kepada CJ teknologi kejuruteraan and then dia sambung kepada diploma teknologi kejuruteraan and then dia pergi kepada bachelor untuk kejuruteraan ataupun diploma bachelor untuk teknologi kejuruteraan. So itu laluan dia kalau kita nak tunjuk kat situ. Satu TS, satu IR kan? Betul. Nak jadi Gelaran. TS, teknologi specialist dan juga IR. Itu maksudnya tak mustahil daripada you bermula dengan sijil sahaja tetapi tetap boleh memenuhi impian untuk menjadi orang yang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Ada soalan seterusnya tu, Cik Kerry. Ya, apa dia tu? Kalau pergi luar negara macam Jepun, kita boleh pilih stay dekat situ kan? Okey, untuk tempoh yang tertentu untuk intern tu of course MARA dah tetapkan dia ada masa-masa yang tertentu yang MARA tetapkan lah untuk intern di sana lah. And then kalau lah kata ditawarkan ataupun berpeluang ataupun ada rezeki ditawarkan untuk bekerja di syarikat sana dan sebagainya, itu antara antara MARA dengan syarikat tersebut tak ada masalah pun. Maksudnya bukanlah kalau kita kadang-kadang ada juga yang tak ada habis daripada dia punya intern di Jepun and dia tak dapat apa tawaran contohnya balik ke Malaysia balik dah macam biasa lah. Okay. Ada lagi soalan? Okay, so hampir lebih kurang berapa tadi? Dekat 2 jam juga presentation kita dalam keadaan kementah. Cuba buat suara tu, Airi. Buat suara airport dong. Suara apa tu? Announcement airport cuba. Alamak, I lupa dah tapi. Ya, silakan. Kena ingat tweet balik lah. Ya. Harap juga sekali kan. Okey lah, kita bagi teaser je lah نسترعي انتباه إلى المسافرين على خطوط الجوية الماليزية MH 2066 إلى سنغافورية توجه إلى البوابة السادسة شكرا. So dia? Kepada penumpang penerbangan Malaysia Airlines MH1266 ke Singapura, anda diminta untuk bergerak ke pintu 6 dengan segera. Terima kasih. Okay. So tu dia Cik Khairi ni pernah kerja di airport untuk buat announcement berkaitan dengan untuk flight nak terbang sebagainya lah, insyaAllah. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Cik Khairi bin Manas atas kesediaan beliau bersama-sama dengan kita pada malam ini. Saya fikir banyak maklumat yang anda dapat. Kepada yang berjaya, Ishraf dan Faris and the gang, cikgu doakan supaya you berjaya. Masuklah dalam KN Jasin ni, insyaAllah. Ada apa-apa masalah ke apa, rujuk saja, jumpa saja dengan cikgu Khairi. InsyaAllah dia akan bantulah sebagai seorang kaunselor di IKM MARA Jasin. Terima kasih juga kepada sahabat saya, Cikgu Nazira, kena bersama-sama kita pada malam ini. Dan bagi tahu kawan-kawan, ataupun kalau you all nak tengok balik macam terlepas tu, you boleh tengok kat Facebook sekolah kita ya, SMK UIG 23, boleh like dan follow kita punya sekolah tu dan dapat balik dengar baliklah satu persatu apa yang
telah dimaklumkan ataupun diberitahu oleh ceramah kita pada malam ini insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih semua. Okay, Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. ada yang nak tanya Cik Khairi Macam boleh. cikgu. Cikgu, tadi, macam tuan. Tadi saya cuba